Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 21 Ogos 2021 bersama saya, Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita. Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada Sabtu. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri itu berlangsung di Balai Singgahsana Kecil pada jam 2.30 petang. Datuk Seri Ismail Sabri kemudian menandatangani dokumen-dokumen berkaitan sambil disaksikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Sementara itu, rakyat di negara ini diseru agar memberikan peluang kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk mentadbir Malaysia serta memerangi wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri merangkap Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Masing dalam kenyataan media pada Sabtu turut menyeru ahli Parlimen Sarawak tanpa mengira fahaman politik untuk mengetepikan segala fahaman politik buat sementara waktu kerana Datuk Seri Ismail Sabri telah dipilih secara sah oleh 114 ahli Parlimen. Katanya, rakyat harus memberikan peluang kepada Datuk Seri Ismail Sabri dalam tempoh 20 bulan ke depan untuk menjadi pemimpin dan melawan COVID-19 yang membimbangkan ini. Tambah beliau, Datuk Seri Ismail Sabri juga seorang pemimpin yang berdedikasi, rajin, ramah dan jujur. Dalam perkembangan sama, Pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB percaya pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri itu juga dapat memberi nafas baru dalam pentadbiran negara ini. Pemuda PBB dalam kenyataan media pada Sabtu berkata ia sekaligus mengeratkan lagi hubungan Persekutuan dan Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg. Sambil merakamkan ucapan tahniah, Pemuda PBB juga berharap agar Datuk Seri Ismail Sabri diberi peluang dan ruang untuk menghubal dasar dan perancangan untuk menangani krisis COVID-19 dan ekonomi demi kemaslahatan semua. Sementara itu, pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri turut mendapat respons positif daripada orang awam sekitar Kuching. Rata-rata yang ditemui wartawan UKAS pada Sabtu berharap dengan kepimpinan Perdana Menteri Malaysia yang baru itu dapat merealisasikan hasrat rakyat. First of all, tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri yang ke-9 tu. Kami berharapnya dapat memikul tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Raja-Raja Melayu Kenetok lah, dan semoganya dapat mengurangkan kes-kes COVID yang berleluasa ni tu lah. Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri yang ke-9, dan pandangan saya kami si kisah lah siapa-siapa pun memimpin negara tu asalkan tanggungjawab, telus dan amanah. Untuk harapan kami harapnya dapat menangani keadaan semasa dan sangat prihatin terhadap rakyat lah. Berita seterusnya, Pejabat Daerah Miri dengan kerjasama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Polis Daerah Miri, Majlis Bandaraya Miri MBM dan Jabatan Penerangan Miri telah mengadakan program outreach vaksinasi mopping di kawasan sekitar Miri pada Khamis. Program outreach itu turut meliputi Kampung Pasir Lutong, Kampung Pengkalan Lutong, Taman Tungku, Desa Senadin, Tukau, Sungai Rait, Kampung Tudan dan Tudan Flat. Setakat 15 Ogos 2021, seramai 278,804 orang atau 89.63% daripada penduduk dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas telah mendapat dos pertama vaksin COVID-19. Sementara itu, 249,712 atau 80.28% penduduk lagi telah mendapat dos kedua sekaligus menjadikan bahagian Miri mencapai 80% imuniti kelompok bagi membendung penularan COVID-19. Dalam perkembangan lain, seramai 202 lagi individu telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK diadakan di Bau pada Jumaat dan Sabtu. Daripada jumlah tersebut, seramai 172 orang dari Pusat Pemberian Vaksin PPV Akademi Bomba Bau telah divaksin, iaitu seramai 76 orang pada Jumaat dan 96 orang lagi pada Sabtu. Manakala vaksinasi di PPV Hospital Bau pula telah mencatatkan seramai 30 orang yang menerima dos kedua vaksin COVID-19 pada Jumaat.
Program dikendalikan oleh petugas kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tersebut turut dibantu oleh petugas dari Angkatan Pertahanan Awam APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Sukarelawan Bukan Kesihatan. Manakala di Kuching dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menjalankan aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD bersasar kali kedua mengikut kriteria di Kampung Pulau Ulu pada Sabtu bagi mengesan penularan COVID-19 di kawasan tersebut. ACD itu bermula pada jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari bagi kategori yang pertama iaitu penduduk berumur 50 tahun ke atas mempunyai penyakit kronik seperti asma, diabetes, darah tinggi, obesiti dan sebagainya. Bergejala simptomatik, ibu mengandung dan yang tercicir semasa ujian calitan pertama. Manakala kategori kedua bermula dari jam 12 tengah hari sehingga 1 petang mensasarkan penduduk yang menjadi kontak rapat kepada kes-kes positif di kampung tersebut. Bagi penduduk yang sakit ataupun terlantar, pihak KKM akan datang ke rumah untuk melakukan ujian calitan. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.